Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam Buletin Pahang, Rabu 23 Mac bersama saya Nur Hajar Syafiee. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdul Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah, Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'im Billah berkenan berangkat ke Anugerah Sukan Negara di Hotel Majestic Kuala Lumpur semalam. Turut hadir Yang Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan Menteri Belia dan Sukan Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad Faizal Dato' Azumu. Pada majlis tersebut, sebanyak 10 kategori anugerah disampaikan termasuklah olahragawan dan olahragawati kebangsaan, olahragawan paralimpik kebangsaan, pasukan lelaki dan wanita kebangsaan, jurulatih lelaki dan wanita kebangsaan, anugerah tokoh sukan serta anugerah kepimpinan sukan. Seri Paduka Baginda berkenan menyampaikan anugerah olahragawan kebangsaan kepada atlet berbasikal negara Dato' Azizul Hasni Awang dan olahragawati kebangsaan kepada atlet wushu negara Tan Chong Min. Terdahulu, Seri Paduka Baginda turut berkenan merasmikan buku legenda sukan Malaysia kerjasama Majlis Sukan Negara MSN dan Yayasan Kebajikan Atlet Kebangsaan. Anugerah tahunan ASN yang diperkenalkan sejak tahun 1966 ini adalah pengiktirafan tertinggi kerajaan ke atas pencapaian cemerlang atlet, jurulatih, pegawai dan persatuan sukan kebangsaan. Peranan Ketua Kampung atau Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK tidak hanya terbatas sebagai pentadbir kawasan tetapi ia turut meliputi tanggungjawab menjaga kebajikan setiap anggota masyarakat di sesebuah kawasan. Yang Berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Haji Warsdiwan Ismail berkata, setiap daripada mereka memikul amanah untuk memastikan tiada penduduk di kawasan masing-masing keciciran dari segi bantuan maupun perhatian. Dia sebenarnya tugas dan tanggungjawab mereka ialah untuk membantu masyarakat atau individu di kampung tersebut yang mereka wakili sebagai tempat, dan mana-mana yang ditimpa masalah atau perlu bantuan tanpa mengira ideologi harus dibantu. Kerana mereka ni orang susah. Ya, katalah dia sakit terlantar. Jadi kita kena bantu. Ataupun dia ibu tunggal yang miskin pun kita kena bantu. Ataupun mereka tidak berupaya untuk menanggung anak, sebagai contohnya untuk mendapat beasiswa ataupun pinjaman, ini pun kita akan bantu. Jadi dengan kata lain, tugas mereka ni ialah untuk mengenal pasti rakyat di kampung yang mereka wakili itu supaya tidak ada yang tidak terbela, dan ini adalah menjadi tanggungjawab mereka. Sebab itu kita lantik dia sebagai pengurusi Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung. Maknanya dia kena tahu semua kampung tu. Rakyat-rakyat di kampung tu dia kena tahu semua apa masalah dia, apa keperluan dia, dan mereka ni hanya mengenal pasti dan bawa kepada pihak yang berkuasa. Contohnya kepada pegawai daerah, kepada Tok Mulu dan juga kepada wakil rakyat untuk disampaikan, dan dalam masa yang sama kita ambil tindakan untuk membantu. Beliau berkata demikian ketika ditemui Unit Komunikasi dan Media Pahang Yukom selepas Majlis Amanat dan Penyampaian Watikah Pelantikan Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK Negeri Pahang Darul Makmur sesi 2022-2023 di Hotel Zenit di Kuantan semalam. Turut hadir Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Pahang Datuk Seri Dr. Salihuddin Ishak, Yang Berhormat Penasihat Undang-Undang Negeri Pahang Datuk Saiful Idris Zainuddin, Yang Berhormat Pegawai Kewangan Negeri Pahang Datuk Indra Nazri Abu Bakar serta Barisan Esko Negeri Pahang. Menyentuh berkenaan penyerahan watikah pelantikan seberkenaan, Datuk Seri Haji Wan Rosdi turut menyampaikan ucapan tahniah kepada mereka yang baru dilantik dan rasa penghargaan kepada mereka yang pernah berkhidmat sebagai Ketua Kampung sebelum ini. Program ini adalah kita menyampaikan watikah pelantikan Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK. Yang lama dan ada sedikit yang baru, lebih kurang 60 orang lebih yang baru, di mana mereka ini menggantikan mereka yang pertama sekali mereka mengundurkan diri untuk menjadi pengerusi, tidak sihat, kematian, kita gantilah ya. Semua sekali di Pahang kita ada 500 lebih pengerusi JPKK, dan Kerajaan Negeri Pahang juga telah menaikkan allowance mereka daripada RM500 kepada RM750 sebulan. Ini adalah kita merasakan bahawa khidmat bakti mereka sangat penting, dan saya berharap dengan peningkatan ini dapat menambahkan lagi tugas dan tanggungjawab mereka yang sekarang ini saya dapati makin mencabar. Beliau berkata setiap ketua kampung merupakan mata dan telinga kerajaan dan disebabkan itu, mereka perlu memainkan peranan masing-masing dengan lebih peka terhadap tanggungjawab yang dipikul di mana keadaan persekitaran juga berubah mengikut peredaran masa.
Kerajaan Pahang menubuhkan Jabatan Pendakwaan Syariah Negeri Pahang JPSP dalam menyampaikan hasrat kerajaan untuk sentiasa peka dengan kemaslahatan umum. Pengurusi Jawatankuasa Hal Ehwal Agama Islam dan Pelajaran Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Said Ibrahim Syed Ahmad berkata, penubuhan JPSP ini dilihat sebagai satu langkah yang tepat dan progresif. Beliau berkata berdasarkan keputusan Majlis Mesyuarat Kerajaan MMK Pahang dan disahkan dalam MMK Pahang pada 3 Ogos 2016 telah bersetuju meluluskan cadangan pengasingan bahagian pendakwaan syariah Pahang daripada Jabatan Agama Islam Pahang Jaib untuk dinaik taraf kepada satu jabatan baru. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas majlis pengenalan dan pelancaran logo Jabatan Pendakwaan Syariah Negeri Pahang di Hotel Swiss Bell di Kuantan. Turut hadir Yang Berhormat Penasihat Undang-Undang Negeri Pahang Tuan Saiful Idris Zainuddin, Timbalan Setiausaha Kerajaan Pahang Yang Hormat Datuk Zakaria Ibrahim dan Pengarah Ketua Pendakwa Syari'i Yang Hormat Tuan Haji Abu Kasim Pilus. Beliau berkata JPSP juga telah berjaya membawa peranan utama sebagai pendakwa syari'i dalam mengendali dan melaksanakan kes pendakwaan bagi kesalahan jenayah syariah yang berlaku di negeri Pahang. Katanya, pendakwaan di Mahkamah Syariah Negeri Pahang adalah berpandukan 3 undang-undang utama iaitu Undang-Undang Tata Cara Jenayah Syariah, Undang-Undang Keterangan Mahkamah Syariah dan Undang-Undang Kesalahan Jenayah Syariah. Baiklah, berita itu tadi mengakhiri Buletin Pahang pada hari ini. Jangan lupa subscribe Pahang Media di Facebook, Instagram, YouTube, Twitter dan TikTok untuk mendapatkan berita terkini di negeri Pahang. Assalamualaikum.